Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana wa barik wa fi du'ahi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alhamdulillah pada hari Khamis ini 27 Rajab 1445 Hijriah bersamaan 8 Februari 2024 masih marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita sama-sama menunaikan solat fardu berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Fadil Ustaz Muhammad Rizal bin Yusuf Hafizahullah Taala. Semoga Tuan Imam kita dan kita sekalian dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas usaha kita mengimarahkan rumah Allah SWT ini dengan sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah, dan mudah-mudahan kita akan terus istiqamah, ya, kita akan terus mengekalkan amalan yang sangat baik ini, iaitu solat berjemaah pada waktu zuhur dan waktu asar nanti, sebenarnya yang biasanya di surau kita ini, surau Al-Falah ini, selagi kita, mana kita masih merupakan sebahagian dari warga IPK Perak, mudah-mudahan mungkin kalaulah ada di antara kita yang akan bertugas di lain-lain tempat pada masa-masa akan datang, amalan solat berjemaah ini kita teruskan. Supaya ia menjadi sebahagian dari rutin harian kita, bukan saja pada hari-hari bekerja, tapi pada hari-hari yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kupasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang kita teruskan, hadis 40 An-Nawawi yang kita teruskan dengan membicarakan
Hadis yang berikutnya iaitu al-hadis al-thalathun, hadis yang ke-30. Jadi telah menyempurnakan 2/3 isi kandungan kitab ini dan tinggal 1/3 lagi. Jadi inilah permulaannya, iaitu al-hadis al-thalathun, hadis yang ke-30. An Abi Fa'labah al-Khushani Jurthum Ibni Nashir radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Fa'labah al-Khushani. Itu adalah gelarannya. Al-Khushani ini boleh merujuk kepada nama keluarga, boleh merujuk kepada nama tempat asalnya, boleh merujuk kepada nama kabilah ataupun suku sakat dia. Jadi nama sebenarnya Jurthum Ibni Nashir. Jurthum Ibni Nashir. Jadi di sini disebut oleh penterjemah kitab, Al-Khushani ini nisbah kepada kabilah Khushainah. Itu dia. Khushainah jadi Al-Khushani. Kalau perempuan Al-Khushaniyah. Nama sahabat ini Jurthum Ibni Nashir radhiyallahu anhu. Bila meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada fara'idha, sesungguhnya Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajipan tertentu, telah menfardukan kefarduan tertentu. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu mengabaikannya, khususnya rukun Islam yang 5, salatnya, zakatnya, puasanya. Tak berapa hari, lebih kurang tak sampai pun 40 hari kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ada beberapa individu yang tuan-tuan mungkin kenali, telah kembali ke rahmatullah, tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Sama ada yang kita semua kenali ataupun yang tuan-tuan pun kenali. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Semoga roh mereka ini dicucur rahmat Allah Ta'ala dan digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh. Dan kita yang masih hidup ni, marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadi kata Nabi SAW tadi, janganlah kamu mengabaikannya, kewajipan-kewajipan yang diberi Allah Ta'ala. Zakat, kalau kurang jelas tentang kewajipan zakat, boleh bertanya kepada pihak yang berwajib. Adakah kita ni masuk dalam golongan orang yang layak membayar zakat atau tidak? Bawa saja slip gaji kita, tunjuk kepada pihak yang berkenaan, layak tak layak. Kalau tak layak, tak apalah, tak ada masalah. Kalau layak, maka walaupun sedikit jumlah yang wajib dibayar, ini tetap satu kewajipan. Haji pun begitu juga. Kalau berkemampuan, maka ia menjadi wajib. Kan? Contohnya kita esok dah bersara, dapat duit ganjaran,
kena fikirkan bagaimana cara untuk kita mempercepatkan pemergian ibadat haji kita. Nama ada dah, dia bagi tahun berapa tak tahu. Dia pun nak arwah dah pada tahun berkenaan. Dapatkan jalan, cari jalan macam mana nak mempercepatkan pemergian, sebab kita dah mampu. Takkan biarkan jalan kita tu sekupang dua je, kan? Kan orang yang dah kebanyakan orang yang ada bersara ni, ya, tiada tanggungan melainkan si isteri. Kalau dia tu beristeri je, anak-anak semua lepas dah kerja, kan? Dia tak ada tanggungan dah. Rumah pun dah selesai, contoh, pinjaman perumahan dah selesai, bagi contoh. Jadi tak ada apa-apa dah. Walaupun kena bayar 30,000 lebih pun, kita berkemampuan. Jadi kemampuan itu luas, skop dia. Wallahu a'lam. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ya, Allah Ta'ala telah menetapkan batasan tertentu, maka janganlah kamu melampauinya. Ya, jadi ada Allah buatkan, ya, had ataupun batasan. Maksudnya lebih kepada larangan Allah, larangan lah. Kalau dah dilarang mencuri tu tak boleh. Dilarang membunuh, wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Yang kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala ke atas mereka melainkan dengan hak. Contohnya pompak masuk rumah, kita mempertahankan diri. Kita tak ada pilihan melainkan terpaksa membunuh pompak. Maka adakah perbuatan itu dikira membunuh yang termasuk dalam qisas? Tak, sebab di situ adanya ad-difa' asy-syar'i, ya, mempertahankan diri yang dibolehkan syarak. Tak boleh, biarlah pompak masuk. Pompak pula yang bunuh kita. Kita pasal apa? Tak boleh, kita tak boleh bunuh, mempertahankan diri. Biarlah pompak tu bunuh kita pun tak apa, mati syahid. Betul tuan. Kalau waktu kita mempertahankan diri tu kita terkorban, barulah namanya mati syahid. Seorang wanita mempertahankan diri dia dari mangsa rogol menjadi mangsa rogol, waktu dia bergelut-gelut tu dia ditikam mati, baru dia kata mati syahid. Kalau dia pula terpaksa membunuh penjenayah tersebut, adakah dia dikira membunuh, dikira sebagai melakukan jenayah bunuh? Tidak, sebab dia mempertahankan diri. Itu yang disebut oleh Nabi tadi, fala ta'taduha. Jangan kamu melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala. Banyaklah kalau kita nak cerita tentang hududan ini. Kemudian wa harramu asya'a fala tantakihuha. Allah Ta'ala telah mengharamkan perkara tertentu, maka janganlah kamu melanggarnya. Jadi dalam agama kita ni ada perkara yang dihalalkan Allah dan ada yang perkara diharamkan Allah. Banyaklah. Kalau tentang makanan tu disebut jelas oleh Allah, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan ayat seterusnya, kalimah-kalimah seterusnya.
Itu jelas disebut. Bangkai tak boleh maitah. Kan tak boleh sebab dia jadi bangkai. Kalau haiwan, lembu, kerbau jadi mangsa kemalangan, sempat disembelih, tak apa, halal, sempat disembelih. Kalau tak sempat, dia mati kat situ juga, terkangkang mati di situ, jadi bangkai, tak boleh dimakan. Dan disebut jelas darah, kecuali hati dan lupa. Dan daging babi, itu jelas tanpa syak dan ragu. Cumanya yang menjadi sedikit perbincangan ialah adakah lahmul khinzir itu diharamkan daging babi itu hanya daging saja ataupun keseluruhannya. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang kita guna pakai dalam amalan ibadah, amalan fiqh itu, semua sekali apa saja juzuk dalam daripada babi itu semuanya haram. Kulit dia, bulu dia, lemak dia, tulang dia, semua tak boleh. Tapi ada yang agak bijak menyampaikan kepada masyarakat, mengatakan Quran kata daging babi je, yang lain tu tak masuk. Sedangkan yang kita faham selama ni gitulah, tak boleh, semuanya tak boleh. Cuma Allah Ta'ala sebut lahmul khinzir itu kerana daging. Kalau haiwan itu sebahagian daripada juzuknya ialah daging dia. Jadi kalau daging itu pun dah haram, apatah lagi yang lainnya. Lemak dia haram, kulit dia haram, bulu dia haram, tulang dia haram. Wallahu a'lam. Kemudian wasakata an asya' rahmatan lakum. Dan Allah Ta'ala mendiamkan sesuatu sebagai rahmat buat kamu. Ada juga benda yang Allah Ta'ala tidak nyatakan sama ada boleh ataupun tak boleh. Ataupun Allah Ta'ala ada gunakan frasa perkataan fala junaha alaik, fala junaha, maka tiada salah. Maknanya harus. Ada benda yang Allah Ta'ala diamkan, maksudnya bukan wajib dan bukan bukan halal dan bukan haram. Nak kata halal pun tak ada pun disebut halal, nak kata haram pun tak disebut haram. Maka bolehlah, harus. Situlah datangnya kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal-asal sesuatu perkara itu hukum dia harus. Makan harus, minum harus, berpakaian harus, semuanya harus. Asal-asalnya, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya berlainan. Yang nikah harus, contoh, berkahwin itu harus. Apa lagi yang harus? Banyak. Memakai perhiasan itu harus. Perhiasan apa yang harus? Bukan emas, bukan perak. Harus lah. Kalau emas haram bagi lelaki, sutera haram bagi lelaki, sebab ada dalil pengharamannya, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau tak ada, tak ada lah. Dia jadi harus. Sesuatu yang disebut dalam hadis ni, wasakata an asya'a
rahmatan lakum. Allah Ta'ala mendiamkan tentang perkara-perkara tertentu menjadi rahmat bagi kamu. Ghairu nisyanin, bukan kerana dia lupa. Mustahil Allah Ta'ala itu lupa. Yang lupa ni manusia. Innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sebenarnya manusia itu tak lepas daripada silap dan lupa. Itu sifat kita. Bukan kerana Allah Ta'ala itu lupa. Itu tak lupa kerana mengharuskan perkara-perkara yang tertentu. Fala tabhathu anha, maka janganlah kamu bertanya-tanya tentangnya. Pasal apa benda ni harus? Tak payah tanya. Supaya kita orang Islam tidak jadi seperti Bani Israel yang terlalu banyak bertanya. Benda tu sikit je dia pergi tanya jadi banyak. Benda tu mudah je dia bertanya jadi susah. Benda senang je. Benda tu harus. Boleh tak Ustaz? Boleh. Dah lah, tak payah tanya soalan kedua. Bila Ustaz tu dah kata boleh, boleh. Boleh tak saya ni bermusafir, contoh, boleh tak sampai-sampai saya di tempat, di destinasi itu saya teruskan sembahyang jamak dan qasar? Boleh. Dalam kitab Al-Iqna' menyebut dalam tempoh 3 hari. 3 hari berikutnya. Masuk hari keempat jadilah mungkin tak boleh. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan bila sampai di destinasi itu maka hilanglah harusnya jamak qasar itu sekiranya perjalanan itu telah dirancang terlebih dahulu. Contoh macam kita isi borang ambil kereta pergi Bukit Aman, memang dah hantar borang tu sebelum hari nak pergi. Besok nak pergi, hari seterusnya kemarin dah hantar. Memang dah tahu Jumaat kita nak bergerak, melakukan pergerakan. Maka sampai-sampai Bukit Aman tak boleh dah sama jamak dan qasar. Hari Jumaat kena Jumaat je, tak boleh buat jamak qasar dah. Ini satu pandangan. Tapi apabila benda itu menjadi satu keharusan, tak payah nak gaduh. Kalau kita berpegang dengan pandangan walaupun sampai di Bukit Aman, nanti Jumaat, lepas sembahyang Jumaat kita buat sembahyang asar jamak takdim qasar, boleh. Kalau tanya saya tak ada masalah, tak ada isu pun. Besoknya contohnya dalam tempoh 3 hari tu, sampai besok Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa baru balik ke tempat asal kita, pengkalan base kita, pengkalan kita. Boleh je. Kalau tanya saya, sebab benda itu benda yang harus, tak payah nak gaduh. Macam kita berzikir lepas sembahyang kan, apa hukum dia? Harus. Tapi ada orang kata tak boleh, haram berzikir lepas sembahyang. Pasal Nabi tak pernah buat. Dia tak baca. Dia baca satu hadiah yang lagi satu dia tak baca. Ataupun mungkin dia tak jumpa. Tu dia kata berzikir lepas sembahyang itu tak dibolehkan, haram hukum dia, bid'ah. Kan dah menyimpang tu. Boleh, tak ada masalah. Cumanya tidak sampai wajib, harus. Siapa lepas sembahyang ada urusan-urusannya, pergilah. Siapa yang boleh tunggu berwiridlah. Itu maksud dia. Jadi tu yang Nabi kata fala tabhasu anha, jangan kamu bertanya-tanya tentangnya. Alhamdulillah, syukur. Jangan kamu bertanya-tanya. Benda yang diharuskan tu sepatutnya tidak menjadi
perbincangan. Jadi bincang sampai masyarakat jadi keliru. Islam ni boleh, tiba-tiba ada orang kata tak boleh. Kan dah jadi masalah, jadi problem. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia apa yang Nabi bagi tahu kepada kita, 3 perkara. Satu, kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan itu kita jalankan. Batasan yang Allah Ta'ala susun tu jangan dilanggar. Apa yang Allah Ta'ala haramkan jangan kita buat. Dan apa-apa yang Allah Ta'ala diamkan tak perlu dipanjang-panjangkan. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala haruskan tu biarlah dia kekal sebagai harus. Dah harus. Benda tu boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa, terusah gaduh lah. Lepas tu saya pernah jawab jawapan tu. Dalam satu kursus ada, saya menerangkan tentang jamak dan qasar. Ada peserta yang tanya. Bila saya kata, dia mempertikaikan jawapan saya. Saya jawab lah. Saya kata benda harus ni, terusah gaduh. Kalau tuan ada pandangan tuan, yang tuan mengaji, mungkin tuan lebih alim dari saya, teruskan. Tak ada masalah. Yang saya dapat gini, yang tuan dapat begitu, teruskan. Benda harus bergaduh. Tidak menguntungkan sesiapa. Benda-benda khilafiah tak menguntungkan sesiapa kalau diperdebatkan, dipertikaikan. Menang jadi haram, kalah jadi abu. Abu apa tak tahulah saya jenis ni. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Sufyan ke. Jadi tak payah nak bergaduh-bergaduh. Ikut masing-masing. Siapa nak ikut sini, jalan. Siapa nak ikut sana, jalan. Yang penting buat. Yang jadi masalah bila jamak takyah. Jamak takdim pun tak apa, jamak takhir pun tak apa. Yang parah ni jamak takyah. Apa jamak takyah? Tak payah buat langsung. Itu jamak takyah kata almarhum Datuk Ismail Kamus. Jamak takyah. Itu yang parah kalau kita buat. Nah, itu dia. Selagi kita buat jamak takdim ke, jamak takhir ke, teruskan. Jadi itulah dia. Sedikit pesanan Nabi SAW yang kita boleh kongsikan sedikit kupasannya dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah pada pertemuan kuliah akan datang kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya. Al-hadis Al-Hadi Wassalasun. Hadis yang kita dah bicarakan sebentar tadi diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan lainnya. Dan mengikut ulama hadis, hadis ini adalah para ulama hadis ini hadis hasan. Maknanya boleh digunakan sebagai hujah. InsyaAllah itulah saja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.